Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana terus kekal bersama dan memilih kami di saluran TV1 dan juga Berita RTM pada malam ini. Bicara naratif seperti kebiasaan menemui anda dan akan membawakan bersama dengan anda gambaran di peringkat tempatan dan juga antarabangsa. Cuma untuk malam ini agak istimewa kerana kita memberikan gambaran berkenaan gerakan koperasi penyumbang KDNK negara. Sejak 1922, lebih 102 tahun usia gerakan koperasi ini. Dalam konteks Malaysia, ia telah menyumbang kepada pembangunan dan juga evolusi ekonomi negara. Dan boleh dikatakan sebenarnya mengikut data dan juga mengikut kepada capaiannya, gerakan koperasi ini dianggap dan juga digambarkan sebagai antara penyumbang ketiga terbesar dalam ekonomi negara. Jadi untuk kita membawa gambaran lebih dekat dan juga memberikan pemahaman lebih lanjut berkenaan tentang gerakan koperasi, bagaimana ia diterjemahkan, bersama dengan saya pada malam ini Yang Berhormat Datuk Iwan Benedict, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Apa khabar Datuk? Terima kasih bersama dengan kami. Terima kasih kerana sudi membawakan gambaran berkenaan gerakan koperasi. Difahamkan ia sudah lebih 102 tahun Datuk usianya, ya. Dan pastinya sementara 100 tahun itu banyak pencapaian telah dicapai. Jadi KUSKOP atau Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang merupakan kementerian bertanggungjawab terhadap pembangunan usahawan dan koperasi, dalam konteks pembangunan koperasi itu sendiri, bagaimana ia antara boleh dikatakan saling melengkapi antara satu sama lain, Datuk? Ya, terlebih dahulu terima kasih Saudara Ismail di atas jemputan dalam bicara naratif pada malam ini. Dan betul seperti dinyatakan Saudara Ismail tadi, gerakan koperasi di Malaysia telah wujud sejak tahun 1922. Artinya tahun ini kita meraihkan gerakan koperasi 102 tahun keberadaannya di Malaysia, gerakan koperasi. Pada permulaan itu antara koperasi yang terawal yang didaftarkan di Malaysia itu adalah syarikat bekerja sama-sama jimat cermat dan pinjaman pekerja-pekerja Jabatan Pos dan Telekom Berhad. Itu koperasi yang pertama didaftarkan di Malaysia, yang hari ini dikenali sebagai Koperasi Telekom Malaysia Berhad dan juga Koperasi Pos Nasional Berhad. Hari ini kalau mengikut perkembangannya, kita mempunyai 15,809 buah koperasi yang didaftarkan setakat tahun 2023 dengan keanggotaan 7,2 juta anggota. Ini sekitar 1/4 daripada jumlah populasi warga negara. Negara kita itu melibatkan diri dalam gerakan koperasi. Dan betul ianya menjadi sektor ketiga penyumbang kepada ekonomi negara kita selepas sektor awam dan juga sektor swasta. Dan ketiga-tiga komponen ini saling melengkapi, sebab sebahagian besar daripada mereka yang berada di dalam sektor awam itu juga menganggotai koperasi. Begitu juga dengan sebahagian besar mereka yang bergiat di dalam sektor swasta itu juga menganggotai gerakan koperasi ini. Jadi ada sinergi dan saya percaya itulah yang kita ingin bangunkan supaya gerakan koperasi terus memainkan peranan dan menyumbang kepada aktiviti ekonomi negara kita. YB Datuk, difahamkan kalau mengikut kepada data yang dikongsikan juga, koperasi telah berjaya menjana aset dengan nilai sebanyak 165.89 bilion ringgit dan nilai perolehan yang dicatatkan adalah sebanyak 64.56 bilion ringgit. Wow, ini satu angka yang cukup besar, Datuk. Kalau boleh digambarkan, maka tidak heranlah ia menyumbang antara ekonomi ataupun penyumbang ketiga terbesar kepada ekonomi negara. Jadi bagaimana ia diperkasa dan diteruskan supaya angka ini tidak hanya stagnan atau terhenti sekadar itu, tetapi boleh ada penambahbaikan yang dilakukan dari semasa ke semasa, Datuk? Ya, saya ingin mulakan jawapan saya ke atas pertanyaan itu dengan memberi penghargaan kepada keseluruhan gerakan koperasi di Malaysia dan juga kepada warga kerja Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi selama ini, khususnya Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Institut Koperasi Malaysia serta Angkasa sebagai badan induk gerakan koperasi ini yang telah dapat mencapai perolehan
64 bilion ringgit pada tahun 2023 itu mengatasi sasaran kita dalam dasar koperasi Malaysia, di mana kita sasarkan 60 bilion perolehan itu pada tahun 2025, tetapi ini telah dicapai 2 tahun lebih awal, dan penghargaan itu harus direkodkan untuk keseluruhan gerakan koperasi dan semua yang terlibat. Ini perlu ditingkatkan, ini perlu diperkasakan. Sebab itu di peringkat kerajaan, khususnya melalui kementerian saya, Koskop, kita menyediakan dasar koperasi Malaysia, DAKOM 2030, plan transformasi koperasi, plan pendigitalan koperasi, Digikop. Ini antara lain untuk memacu gerakan koperasi itu supaya lebih mampan, supaya mereka boleh bersaing dengan sektor swasta. Dan mudah-mudahan dengan adanya dasar-dasar ini, dengan pelbagai program sokongan dan bantuan yang kita sediakan melalui kementerian dan melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia, bukan hanya nilai perolehan itu yang dapat diperkasakan, dapat ditambah, tetapi juga nilai aset, penyertaan keanggotaan, sumbangan kepada nilai ekspor misalnya. Jadi kita mahu gerakan koperasi ini juga menembusi pasaran antarabangsa. Malah tahun lepas kita juga telah melancarkan Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia, yaitu sebuah universiti di bawah Institut Koperasi Malaysia, satu agensi di bawah kementerian, untuk kita melatih graduan-graduan dalam pentadbiran koperasi dan keusahawanan ini, supaya pada tempoh-tempoh masa akan datang itu, graduan inilah yang akan membantu gerakan koperasi mencapai sasaran, mencapai wawasan kita yang lebih besar untuk keseluruhan gerakan koperasi di Malaysia. Pembelajaran keusahawanan dan koperasi dijadikan satu pendidikan yang formal, supaya ruang itu lebih terbuka luas, dan pembelajaran asas itu akan memungkinkan persediaan yang lebih baik untuk bakal usahawan ini. Sedikit Datuk, berkenaan Suruhanjaya Koperasi Malaysia yang juga merupakan agensi bertanggungjawab dalam penyeliaan dan pembangunan. Jadi apa lagi antara peranan yang dimainkan oleh Suruhanjaya Koperasi ini? Suruhanjaya Koperasi seperti mandat penubuhannya itu, pertamanya dia adalah badan kawal seliah dan badan yang bertanggungjawab untuk pendaftaran, pemantauan, penguatkuasaan dan kawal seliah kepada keseluruhan gerakan koperasi. Itu yang pertama mandatnya. Yang kedua itu Suruhanjaya Koperasi juga bertanggungjawab kepada pembangunan koperasi itu dengan mengelolahkan geran-geran bantuan pembangunan dan juga bantuan di bawah program tabung modal pusingan untuk koperasi bagi mengembangkan perniagaan koperasi yang sedia ada. Jadi dua inilah mandat besar Suruhanjaya Koperasi Malaysia, yang pada pandangan saya selepas hampir 2 tahun di kementerian ini, saya sangat berpuas hati dengan peranan yang dimainkan oleh SKM. Dan penghargaan juga harus saya berikan kepada Angkasa, karena tanpa Angkasa sebagai badan induk gerakan koperasi ini, tidak mungkin pencapaian itu dapat kita peroleh. Dan begitu juga dengan anggota-anggota koperasi itu sendiri yang ada peranan besar. Jadi sinergi itu perlu dikekalkan, perlu dimantapkan. Kredit lebih perlu diberikan kepada institusi ini, betul, atas usaha dan juga sumbangan mereka dalam gerakan koperasi. Menyentuh berkenaan gerakan koperasi yang difahamkan sudah lebih 10 dekad dijalankan, diperbaharui dan juga ditambah baik serta disokong. Jadi apa pentingnya peranan gerakan koperasi ini dalam konteks pembangunan ekonomi selain daripada sumbangan besar kepada ekonomi? Dan dalam perihal ini pasti kerajaan perlu dan harus menyokong gerakan koperasi ini supaya ia lebih berdaya saing dan lebih mampan. Iya, kita ada 3 sumbangan besar koperasi ini kepada masyarakat dan juga negara kita. Yang pertamanya dari segi aktiviti dan perkhidmatan koperasi itu kepada anggota-anggotanya. Yang kedua itu aktiviti perniagaan ataupun aktiviti keusahawanan yang dijalankan oleh
koperasi itu. Itulah yang menyumbang kepada perolehan tadi, termasuklah mencipta peluang-peluang pekerjaan. Dan yang ketiga itu adalah program-program CSR untuk masyarakat yang dilaksanakan oleh koperasi ini yang tidak terhad kepada anggotanya saja. Jadi saya pikir tiga sumbangan besar ini dimainkan oleh gerakan koperasi. Misalnya baru-baru ini bantuan bencana banjir disalurkan di Penampang misalnya, banjir yang begitu besar. Dan gerakan koperasi selain daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Institut Koperasi dan Angkasa, koperasi-koperasi lain juga membantu. Kopex misalnya, koperasi pekerja-pekerja Sabah, dan koperasi Mukis misalnya telah menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir. Koperasi Usahawan Tawau juga mengulurkan bantuan walaupun yang menerima itu bukan anggota koperasi mereka, rakyat biasa yang terkesan dengan bencana. Jadi ini adalah sebahagian daripada manfaat dan peranan besar koperasi terhadap pembangunan negara kita dalam soal kebajikan misalnya. Itu juga pada saya satu sumbangan yang begitu besar. Di samping itu, kalau untuk kita libatkan sekali berkenaan tentang bagaimana kerajaan menyokong pembangunan koperasi ini, ada satu inisiatif yang dinamakan sebagai DAHKOM 2030 dan juga TRANSCOM 2025. Kalau boleh kita sekalikan penjelasannya, YB, untuk kita bercerita kedua-dua gerakan ataupun kedua-dua dasar ini diterjemahkan dan bergerak seiring dalam agenda kerajaan memperkasakan gerakan koperasi yang lebih mampan dari semasa ke semasa, YB. DAHKOM dan TRANSCOM ini adalah dasar dan plan transformasi yang disediakan oleh kementerian. Dan matlamat akhirnya adalah untuk kita mahu sektor koperasi itu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, kita mahu membentuk koperasi yang mampan boleh menangani pelbagai cabaran yang bila-bila boleh berlaku, seperti pandemik COVID-19 misalnya, berlaku beberapa tahun yang lepas. Dan kita mahu gerakan koperasi ini boleh menampan pandemik dan cabaran seperti ini. Dan yang ketiga, kita mahu menjadikan koperasi sebagai satu model perniagaan oleh rakyat Malaysia. Jadi tiga matlamat inilah yang menjadi wawasan kepada DAHKOM 2030 dan juga TRANSCOM, dan disusuli dengan pelbagai strategi dan inisiatif yang kita sedang sediakan, antara lainnya untuk mahu membangunkan budaya operasi koperasi berasaskan digitalisasi misalnya, sebagai salah satu usaha untuk menambah baik, memudahkan lagi pentadbiran koperasi-koperasi. Tidak lama lagi dasar e-invoicing ini akan dilaksanakan. Ini juga perlu kita bangunkan kesedarannya dan seterusnya pelaksanaan di kalangan koperasi-koperasi di negara kita. Jadi kita mahu menjelang 2030 tiga wawasan utama tadi dapat dicapailah dengan adanya pelbagai strategi dan inisiatif yang sememangnya kita sediakan di bawah DAHKOM dan juga TRANSCOM ini. Dan salah satu yang penting juga adalah untuk kita memindah akta koperasi yang telah dibuat beberapa puluh tahun yang lepas, dan juga garis-garis panduan di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia yang ada sekarang, supaya dia sesuai dengan kehendak dan cabaran masa kini. Malah dalam Kongres Koperasi Kebangsaan baru-baru ini, Perdana Menteri telah menyatakan perlu dibentang pindaan akta koperasi ini seberapa segera yang boleh tahun hadapan. Maka bermula daripada tahun lepas, SKM telah menerajui libat urus untuk pindaan keseluruhan akta koperasi tersebut, dan saya juga meminta supaya garis-garis panduan itu dapat diteliti semula dan dipindah bersekali dengan akta koperasi, supaya kehendak
masa kini itu dapat dicakupi apabila kita bawa ini ke Parlimen. Ya, tujuan inisiatif legislatif ini juga akan dapat memastikan agar akan ada satu peruntukan khas undang-undang yang khusus bagi perjalanan koperasi dan juga pembangunan koperasi. Seketika nanti saya akan juga melanjutkan persoalan kita berkenaan bagaimana sasaran DAKOM 2030 ini dapat dicapai dan juga beberapa sasaran lain. Semuanya seketika nanti dalam Bicara Naratif.